Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Ardi Aminuddin. Okay, pada video kali ini saya ingin menerangkan berkenaan dengan soalan lazim bantuan prihatin nasional bagi B40 dan M40. Okay, antara soalannya, first orang banyak tanya, apakah yang dimaksudkan dengan bantuan prihatin nasional? Okay, bantuan prihatin nasional ni adalah salah satu bantuan yang disediakan oleh kerajaan dalam pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang akan diberikan secara one-off kepada golongan B40 dan M40. Pemberian bantuan prihatin nasional bagi golongan B40 berdasarkan pengalaman data bantuan sehari hidup atau dulunya dikenali sebagai BRIM, manakala M40 berdasarkan data pencukaian lembaga hasil dalam negeri. Okey, soalan kedua yang sering orang tanya, siapakah yang layak menerima bantuan prihatin nasional B40 dan M40? Okey, kategori yang layak menerima bantuan prihatin nasional B40 seperti berikut. Ada dua kategori. Yang pertama adalah isi rumah dan yang kedua adalah bujang. Okey, isi rumah ni mestilah yang dah berkahwin atau ibu atau bapa tunggal, balu, janda, duda yang ada melaporkan maklumat anak dalam permohonan BSH 2020 dan juga pendapatan isi rumah adalah RM4,000 dan ke bawah. Okey, ini untuk yang dah berkahwin dan akan mendapat sebanyak RM1,600. Okey, untuk kategori bujang atau ibu atau bapa tunggal, balu, janda, duda yang tidak melaporkan maklumat anak dalam permohonan BSH 2020 ataupun had umur 21 tahun dan ke atas, termasuk kategori warga emas 60 tahun dan ke atas, pendapatan bujang RM2,000 dan ke bawah. Okay, untuk kategori bujang, kerajaan bagi sebanyak RM800. Okay, untuk yang dah berkahwin ni RM1,600, dia akan beri RM1,000 pada hujung April ini dan lagi RM600 tu pada hujung Mei ini. Tapi untuk bujang RM800 tu dia akan bagi RM500 pada hujung April dan lagi RM300 baki dia akan bagi pada Mei punya hujung Mei tahun 2020. Okey, untuk kategori yang layak menerima bantuan prihatin nasional M40 ialah pembayar cukai berdaftar dengan lembaga hasil dalam negeri. Okey. Okey, soalan yang ketiga berapakah bayaran bantuan prihatin nasional yang akan diterima oleh golongan B40 dan M40? Okey, kalau kita tengok balik graf ni, okey, jumlah bayaran yang akan diterima secara one off seperti di graf ini. Okey, jika macam saya cakap tadi lah, RM4,000 dan ke bawah. Okey, untuk bayaran pertama dia akan bayar RM1,000. And then untuk bayaran kedua pada Mei dia akan bayar pada bernilai RM600. So total RM1,600. Okey. Okey, kalau gaji isi rumah tersebut RM4,001 sampai RM8,000, dia akan dapat RM500 untuk April ni. And then lagi RM500 untuk hujung Mei ni. So total RM1,000 je lah. Untuk yang bujang pula kalau gaji bawah RM2,000, dia akan dapat RM800. Dia akan pecah kepada dua. Bayaran pertama hujung April ni RM500 and then hujung Mei nanti RM300. Kalau gaji dia RM2,001 dan sehingga RM4,000, dia akan dapat RM200.5 untuk bayaran pertama dan bayaran kedua pun RM200.5. So total RM500 lah. Okey, jelas Okey, soalan yang keempat. Bilakah tarikh pembayaran bantuan prihatin nasional B40 dan M40 boleh dibuat? Okey, tarikh pembayaran bantuan prihatin nasional ni macam saya cakap tadi lah, untuk B40 dan M40 akan dibuat melalui pada April dan Mei 2020. Dia akan pecah macam saya tunjuk tadi pada gambar table tadi. Dia bayar untuk fasa pertama pada bulan April dan fasa kedua adalah pada bulan Mei. Okay, next.
Okey, bagaimanakah kaedah bayaran bantuan Perhatian Nasional B40 dan M40 dilaksanakan? Okey, kaedah pembayaran ni untuk B40 dia bayar 3 jenis pembayaran dia. Okey. Kat sini. Untuk B40 dia akan bayar 3 kaedah. Pertama, ada maklumat akaun, dia akan bayar bayaran secara kredit ke akaun, atau jika status bayaran secara kredit tu gagal, bayaran secara tunai di Bank Simpanan Nasional. Jika tiada akaun, bayaran secara tunai di BSN. So kalau tak ada akaun, boleh tuntut di BSN. Dia akan bayar secara tunai. Okey. Untuk M40 pula, bayaran akan dibuat melalui akaun bank yang dinyatakan dalam BNCP terkini yang dikemukakan. Bayaran akan dikreditkan ke akaun bank ketua isi rumah jika taksiran bersama dipilih semasa mengemukakan BNCP. Bayaran akan dikreditkan ke akaun bank atas nama pembayar cukai yang ditaksirkan. Okey, jelas ya? Okey. Soalan berikutnya yang sering ditanya oleh netizen, bagaimana jika akaun bank yang didaftarkan tidak aktif atau ditutup? Okey, bagi bantuan Perhatian Nasional B40, sekiranya status pengkreditan gagal, pembayaran tu akan dibuat secara tunai melalui akaun BSN. Maksud dia, kita boleh pergi BSN minta dia akan bayar tunai lah jika kita tak ada akaun. Okay, untuk M40 pula, pemohonan tu boleh mengemas kini maklumat akaun bank melalui aplikasi e-Kemas Kini. And then untuk memastikan maklumat akaun bank adalah terkini dan aktif, pastikan akaun bank atas nama penerima. Okey. Okey, soalan berikutnya, bila dan bagaimana semakan status penerimaan bantuan Perhatian Nasional B40 dan M40 boleh dibuat? Okey. Untuk penerima yang layak menerima bantuan Perhatian Nasional B40 dan M40 boleh membuat semakan status mulai 1 April ini. Okey. Pangkalan data BPN adalah berdasarkan untuk B40 senarai penerima BSH yang diluluskan, untuk M40 senarai pembayar cukai pendapatan yang memenuhi kriteria pendapatan BPN ditetapkan. Okey. Semakan boleh dibuat di portal rasmi lembaga hasil ataupun BSH punya website ataupun treasury.gov.my. Okey. Soalan berikutnya, adakah permohonan baru boleh dibuat sekiranya tidak tersenarai sebagai penerima bantuan Perhatian Nasional? Maksud dia dia tak pernah maksud dia tak daftar lagi bantuan sara hidup, ataupun dia status dia tergantung. Maksud dia layak tapi dalam sistem tak layak untuk BSH. Jadi dia mudah buat permohonan tapi permohonan tu macam tergantung, tak tahu lagi status. Okey. Jawapannya ya, jika memenuhi kriteria tetapi tidak tersenarai dalam bantuan sara hidup BSH tu kan. Okey, pemohon baru bantuan Perhatian Nasional untuk B40 dan M40 boleh dibuat melalui bantuan tu boleh dibuat mulai 1 April secara dalam talian di portal rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri, portal rasmi BSH ataupun portal rasmi treasury.gov.my. Okey. Soalan berikutnya, apakah dokumen yang diperlukan semasa membuat permohonan rayuan bantuan Perhatian Nasional? Okey, selain mengisi borang atas talian, pemohon boleh mengemukakan bukti pendapatan. Semua permohonan akan disemak berdasarkan data agensi yang ditetapkan. Okey, bilakah bayaran bagi mereka yang membuat permohonan bantuan Perhatian Nasional akan dilakukan? Okey, sekiranya permohonan baru bantuan Perhatian Nasional diluluskan, bayaran akan dibuat pada Mei 2020 secara sekaligus. So maksud dia bayaran yang kali kedua tu dia akan mendapat penuh 1,600. Kalau yang gaji bawah yang berkeluarga dan gaji, yang untuk B40 yang berkeluarga gaji bawah 2,000 dia akan dapat penuh 1,600 lah. Kalau dia bujang akan dapat penuh 800.
Okey, jelas Okey. Soalan berikutnya, jika pemohon bujang berstatus pelajar sepenuh masa, adakah beliau layak menerima bantuan Prihatin Nasional B40 dan M40? Dia tidak layak. Okey, jawapannya tidak layak. Pemohon bujang yang berstatus pelajar sepenuh masa tidak layak menerima bantuan ini. Dia hanya layak untuk bantuan pelajar IPT iaitu bernilai RM200. Tu lain punya cerita lah, tak termasuk dalam bantuan Prihatin Nasional ni. Okay, soalan seterusnya, apakah penerima bantuan Prihatin Nasional B40 dan M40 yang berada di pendalaman Sabah dan Sarawak akan menerima bayaran pada April 2020? Okey, untuk Sabah dan Sarawak ni dia tidak. Pembayaran bantuan Prihatin Nasional B40 bagi penerima pendalaman di Sabah dan Sarawak akan dibuat secara sekaligus bersekali dengan bayaran bantuan sara hidup 2020 nanti, iaitu bulan Julai. Okey. Okey, untuk soalan yang ke-13 bagaimanakah kaedah pembayaran bantuan Prihatin Nasional bagi penerima pendalaman di Sabah dan Sarawak dilaksanakan? Okey, untuk kaedah pembayaran bagi Sabah dan Sarawak ni akan dilaksanakan melalui pembukaan kaunter di kawasan pendalaman Sabah dan Sarawak yang akan diselaraskan Perbendaharaan Malaysia Sabah dan Sarawak melalui Kementerian Kewangan. Lokasi dan tarikh akan dimaklumkan kemudian. Okey, itu saja daripada saya. Jika kalau ada apa-apa info yang terlepas pandang ataupun masih lagi kurang jelas, boleh di ruangan komen di bawah. InsyaAllah jika ada kelapangan masa, saya akan membalas komen yang anda ajukan kepada saya. Saya juga mohon maaf jika ada kesilapan maklumat dan juga tersalah fakta dalam info yang saya beri. Boleh juga komen di ruangan komen bawah. InsyaAllah saya akan perbaiki untuk video akan datang. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum dan terima kasih kerana menonton channel saya. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.